Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini aku ada beberapa rod. Jadi hanya aku tak buat review. Jadi aku nak cerita tentang rod. Bagaimana hampa nak memilih rod, hampa nak padankan dengan mesin yang macam mana. Seperti yang hampa tahu, mesin ada dari saiz 500, 1000 sampai ke yang sebesar-besarnya ada sampai 10,000, 15,000. Jadi hari ini aku akan menceritakan sedikit lah untuk hampa membuat padanan mesin dengan rod. Dan aku akan ceritakan serba sedikit tentang spesifikasi rod. Spesifikasi rod yang ada, yang mana aku akan lebih menekankan tentang power, rod punya power dan juga rod punya action. Jadi kedua tu bagi aku antara yang penting lah untuk hampa tahu, supaya kesesuaian mesin tu adalah berdasarkan power kita punya rod. Okey, seterusnya aku akan ceritakan tentang dia punya power. Okey, power ni bagi setiap maker, rod punya maker adalah tak sama. Jadi power yang mungkin kita rasa keluaran, contoh aku bagi keluaran Okuma, dia punya power dia mungkin sedikit berbeza dengan keluaran Shimano ataupun jenama-jenama yang lain lah. Jadi tapi dia punya power dia adalah hampir sama saja. Dia punya orang panggil dia punya kekuatan dia lah. Jadi power ni dia start daripada yang paling rendah adalah UL lah. UL itu adalah power. Dan lepas tu adalah ML, ada ML medium light lah. Dan L adalah light, dan dia ada M untuk medium, dan MH untuk medium heavy, dan ada H untuk heavy, dan XH adalah untuk extra heavy. Jadi kebanyakan aku rasa lah, kebanyakan kita aku ingat yang kita pakai pun kebanyakannya lah adalah medium heavy ataupun medium light. Itu je lah. Jadi power ni sangat penting lah untuk hampa nak padankan dengan jig hampa pula, ataupun hampa punya lure ataupun soft plastic, gewang ke apa ke kan. Jadi lure yang lebih berat sudah semestinya memerlukan power yang lebih. Kalau kita gunakan lure yang berat pada rod yang kurang power, nanti kita akan rasa tidak selesa apabila masa kita baling, dan kita susah lah untuk kita nak accurate-kan kita punya balingan kita. Okey, seterusnya aku akan menceritakan rod punya flexibility. Flexibility tu bermaksud dia punya action. Jadi action ni dia ada 3. Yang kebiasaan rod yang ada adalah slow action, medium ataupun moderate, dan juga fast action. Setengah rod masa hampa beli, kalau dekat dia punya rod tu lah, ada setengah rod yang tulis apa action untuk setiap rod tu. Tapi kebanyakannya aku rasa memang tak ada tulis action bagi rod. Dia hanya menceritakan tentang power saja. Jadi action tu hampa kena pilih sendiri. Pasal action ni dia membantulah. Kalau hampa pakai top water punya gewang, hampa memerlukan fast action. Sebab untuk fast action tu baru hampa boleh menggayakan gewang tu. Kalau hampa pakai slow action, dia punya flexibility dia kurang. Apabila hampa jerk, dia punya gewang tu hanya gerak sedikit. Tapi bila hampa menggunakan fast action, bila hampa jerk dia akan lebih menerjah lah berbanding dengan slow action. Jadi macam mana hampa nak check hampa punya flexibility tu? Okey, hari ni aku tunjuk secara ringkas sajalah. Sebab kalau nak check betul-betul, hampa perlu pasang complete set untuk satu rod lah. Hampa tak boleh pakai just hujung macam ni saja. Jadi ini adalah aku nak tunjuk comparison di antara rod-rod aku yang mana dia punya action dia adalah berbeza. Okey, ini aku menggunakan UL punya blank. Dan UL ni kita tengok macam mana dia punya flexibility dia. Okey, kalau kita tengok flexibility dia, sebenarnya dia boleh pergi lagi. Nampak?
dia boleh pergi lagi. Okey, kalau macam ni dia adalah UL punya apa, action. Yang ni adalah kalau tengok dia punya lenturan dia, sebenarnya kalau kita sambung one piece rod, dia akan melengkung bawah daripada pertengahan. Jadi bila melengkung bawah pada pertengahan, dia adalah sebagai slow punya action. Okey, yang ini UL juga, UL. Jadi kita tengok dia punya action dia. Okey, okey, action ni lebih berbeza daripada yang tadi. Dia punya lengkungan dia adalah lebih kurang dekat sini. Jadi bila dekat sini, walaupun dia UL, tetapi dia adalah medium action sebab lenturan dia lebih kurang dekat dengan tengah rod. Jadi bila lenturan yang dekat tengah rod tu, dia adalah medium. Jadi medium action ni kalau kita pakai jig untuk kita main, dia punya masa kita tengah jerk dia tu, dia punya jig tu lebih cepat sedikit untuk menerjah ke atas berbanding dengan yang tadi, previous tadi adalah slow. Okey, seterusnya ini adalah light punya rod. Jadi kita tengok dia punya lenturan dia. Okey, dia punya lenturan dia. Okey, sekarang ni aku pun dah mula rasa dia agak sedikit ketat. Okey, hampa tengok dekat mana dia punya lenturan dia. Okey, lenturan dia adalah lebih daripada setengah. Dia berdasarkan dekat sini. Jadi bila dekat sini, dia lebih kurang adalah dalam lingkungan medium punya ataupun moderate punya action. Okey, seterusnya aku ambil yang lebih kasar sikit. Okey, yang ini adalah rod daripada medium heavy. Jadi kita tengok dia punya action dia macam mana. Okey, tadi tengok yang tadi ada fleksibel juga. Yang ni aku dah tak boleh nak tarik dia, aku takut patah. Okey, jadi kat sini kita tengok lenturan dia adalah lebih kurang dekat bahagian sini. Jadi dekat bahagian sini ia adalah fast action. Okey, jadi itu serba sedikit yang hampa boleh check hampa punya rod apakah action dia, sebab tak semua rod menyatakan dia punya action dia. Jadi perlu untuk hampa mengetahui action rod hampa sebab hampa nak pakai gewang itu untuk permainan apa. Jadi sekurang-kurangnya dengan hampa boleh test macam ni, hampa boleh tahu lah dekat mana hampa punya action, rod punya action. Okey. Okey. Seterusnya aku akan ceritakan macam mana hampa nak baca kod daripada rod tu sendiri. Sebab kalau hampa beli online, mungkin hampa tak tahu dia punya kod dia. Boleh jadi hampa tersilap beli, sama ada hampa terbeli spinning ataupun terbeli BC. Jadi aku tunjukkan sikit macam mana cara nak membaca. Kadang-kadang pengertian dekat rod tu memberi maksud yang macam-macam lah dekat kita. Jadi ini aku ada satu rod. Ini adalah set UL aku. Dan ini adalah model keluaran AJ King ya. Jadi dia punya kod dia aku rasa lebih baik aku tulis. Senang, nanti kita nak compare. Okey. Okey. Dan ni model ni adalah ARF 562 ULS. Okey. Yang ni adalah model iaitu AJ King Rockfish 56 adalah 5 kaki 6 inci. Yang dua ni adalah section. Maksudnya rod ni adalah 2 piece, 2 section. Dual adalah power dan S adalah spinning. Spinning. N tak cukup. Okay. Jadi itulah bermaksud pengertian dia lah untuk kod ni. Dan dia punya line test tu adalah hampa dia punya line yang sesuai untuk hampa pakai supaya rod hampa ni tidak patah. Tapi kalau nak pakai lebih boleh pakai je lah. Lebih pun boleh, tapi kita kontrol dengan kita punya
mesin punya drag. Okey. Lepas tu, okey, aku bagi contoh lagi. Okey, yang ni adalah Okuma Competition. Dia punya kod adalah CMS562L. Macam biasa, sama. Yang ni model competition. Model lah betul ya. Model. Ini adalah S spinning 562 macam biasa. Dia punya panjang. Yang ni sama section. Yang ni L light, maksudnya dia punya power. Okey. Okey, aku main satu lagi spinning. Yang ini adalah model U-Pro Twincraft. Itu dia tulis TCS 502 mH. Okey, yang ni macam biasa. Yang ni adalah model. Yang ni adalah spinning. Yang ni macam biasa macam tadi. Macam ni 5 kaki, 2 section. Yang ni adalah power, medium, heavy. Okey, jadi dekat sini hampa boleh tahu lah dia punya ni. Okey, satu lagi aku bagi BC punya. Okey, BC punya. Okey. Ini Okuma Nemesis. Ini adalah travel rod aku. Jadi travel rod, dia punya kod yang dia bagi adalah NEC604ML. Okey. NE model Nemesis. Okey, tadi S kan? Yang ini C. C bermaksud casting rod. Jadi casting rod BC. So dia menggunakan BC, jadi dia adalah kod C. 6 kaki sama juga. Ini adalah dia punya panjang. Ini 4 ni adalah section. 4 section sebab dia kan travel rod kan. Jadi dia ada 4 section. Ni. So ada 4 section. Dan yang ini adalah dia punya power, medium, light. Itulah serba sedikit macam mana hampa nak check, hampa nak tahu dia punya kod yang dia bagi, berapa line, berapa dia punya lure ada dah tertulis kat situ. Kalau hampa nak pakai contoh macam ini Nemesis, dia 604 medium light, dan dia punya untuk berat lure dia adalah 7 hingga 15 gram dia bagi. Nak pakai 20 gram boleh tak? Boleh, tak ada masalah, pakai je. Tapi jangan terlampau obvious sangat lah. Pakai 40 gram, confirm lah. Nanti hampa punya rod akan lebih meleding lah. Hampa baling pun hampa tak akan ada power untuk baling hampa punya lure yang berat tu. Okay, jadi itu serba sedikit aku cerita pasal dia punya kod. Bagi one piece punya pula, kalau one piece kat sini, contoh aku ambil yang ni lah. Kalau one piece kat sini dia satu lah kalau one piece. Okey, tapi ada juga rod yang macam Shimano kan. Shimano dia kadang-kadang dia main pelik sikit lah Shimano ni. Saat aku kertas tak habis. Dia bukan kertas ni. Macam Shimano kan. Shimano contoh kalau aku bagi Shimano Zodiac. Shimano Zodiac dia punya kod dia 176 mH. Ni mH ni mungkin yang pada dapat tangkap ini dia punya power kan. Power. Tapi 17 ni apa? 17 kaki ke apa? Bukan. Satu ni adalah bermaksud dia menggunakan casting rod. 76 ni baru dia punya panjang dia 7 kaki 6 inci. Dia punya panjang dia. Contoh lah, kalau yang ni adalah 2, kalau yang ni adalah 2, contoh 276 lah. Apa dia? 276 mH. 2 ni adalah spinning. 7 kaki 6 macam biasa, 7 kaki 6 inci. Ni power, medium, heavy. Jadi sesetengah rod memang dia akan bagi sedikit
Sebab dia bergantung pada hampa punya maker lah. Dia punya maker, dia rasa dia nak cerita dia punya rod punya spek macam ni, so hampa akan dapat macam ni lah. Ni macam contoh yang tadi lah. Macam yang ni, cuba tengok kat sini spinning dia punya type dia, spinning letak kat ujung. Yang ni model ni spinning dia letak kat sini. Macam yang ni lah pun kebanyakannya letak dekat macam ni. Ikut lah kat mana. Tapi kurang-kurangnya kan bila hampa tengok dia punya rod tu, hampa boleh baca lah serba sedikit tentang rod tu. Jadi hampa boleh senang nak membeli. Jadi macam Kuying Teton lah. Macam Kuying Teton lah. Kuying Teton dia lebih kurang sama macam ni. Okay, Kuying Teton TTS 642 UL. Okay. Ni TT ni model lah. S ni macam biasa tadi type dia spinning 64 ni 6 kaki 4 inci, 2 adalah 2 section, dan UL adalah power. Okey, yang ni serba sedikit lah yang asas untuk apa nak baca. Tapi kalau apa tengok MH ni, dia ni L, MH, itu memang dah terang-terang dah dia punya power dia. Tapi memang banyak juga rod yang jenis lain lah. Memang kalau jig dia lain pula. Jig ada juga jig yang masih menggunakan MH ataupun ML punya power punya konsep ni. Cuma dia berbeza sedikit daripada kekuatan, sebab jig punya rod dia lebih melentur berbanding dengan rod casting. Okey, bagi contoh aku ambil satu light jig aku punya rod. Okey, ini aku punya rod jig aku. Yang ni adalah model. Okey, di belah sini Dia punya model adalah Daiwa Grand Wave. Jadi dia punya code dia adalah GW LJ632 MHS. Okey, GW Grand Wave model LJ. Apa LJ? Light jig 632 macam biasa, 6 kaki 3 inci, 2 section, power medium heavy. S apa dia? Spinning. Okey, ni memang dia 2 section lah, walaupun dia butt joint. Tapi dia bergantung pada maker sendiri. Payahnya cabut. Okey. Okey, dia 2 section. Jadi itulah serba sedikit kalau hampa nak faham. Ini untuk jignya lah, rod jignya. Kalau ikutkan banyak maker, lagi hampa banyak yang kena tahu lah. Tapi aku rasa yang jenis description yang macam ni adalah description yang biasa untuk hampa nak pilih. Sebab yang ni adalah kebanyakan memang model yang hampa senang baca lah. Melainkan dari yang US punya memang hampa memang complicated lah. Dia tak ada tulis MH, ML, apa semua, apa light ke apa semua, dia tak tulis. Dia hanya bagi hampa kod. Dia ada bagi kod. Dekat belakang tu aku bagi salah satu contoh dah comot dah. Okey. Dia bagi kod antara 0 sampai tak salah aku ada 9. Jadi 0 ni memang dia punya kod dia sebagai UL lah. 0 dengan 1 sehingga ke 9 ni dia heavy lah, ataupun extra heavy. Jadi kalau yang US punya memang agak sedikit complicated punya bacaan dia. Tapi tak semualah, ada model yang lebih kurang sama macam ni lah. Itu bergantung pada dia punya maker. Jadi lepas ni aku nak menceritakan kat hampa. Okey, contohnya medium heavy punya power hampa nak padankan dengan reel yang macam mana. Okey, nanti aku akan ceritakan kat hampa. Okey, selepas tu sekarang ni aku nak tunjukkan padanan reel yang bersesuaian dengan rod, supaya matching yang cantik akan membuatkan hampa rasa selesa dan hampa akan rasa
stamina hampa lebih lama semasa hampa melakukan casting. Okey, jadi macam ni. Aku bagikan dia punya saiz 1000. Jadi untuk saiz 1000, 500 ke 1000 adalah bersesuaian dengan rod UL. Okey, jadi dekat sini 500 atau 1000 kita padankan dengan rod UL. Okey, kalau kita check dia punya kestabilan dia, bila kita letak macam ni. So tapi sebenarnya kita kena pakai full lah, satu batang rod, bukannya separuh macam ni kan. Tapi ni aku just nak tunjuk ya. Hampa letak tangan hampa macam ni dan hampa akan rasa, hampa akan nampak dia balance lah. Dia akan balance lah. Kalau hampa letak tangan macam tu, dia akan straight macam ni. Ini bukan pasal apa, ini kerana tangan kita ni dia sebenarnya adalah menjadi pivot untuk kita masa kita buat balingan. So kita akan macam tu kan. Jadi bila kita buat macam ni, dekat pergelangan tangan kita ni kurang merasa keletihan apabila matching tu cantik dan membuatkan kita rasa lebih selesa semasa kita membuat balingan. Okey, yang ni untuk saiz 500 ke 1000 adalah sesuai untuk UL. Seterusnya, okey, untuk light, medium light yang saiz lebih kurang dalam 2500 punya reel hingga ke 3000. Kalau dalam saiz 2000 lah, 2000 ke 3000. Jadi dia punya matching dia adalah untuk light, medium light. Kalau yang paling habis pun lebih kurang dalam ni lah, apa, medium heavy lah. Okey, bila kita letak, dia akan balance. Okey, untuk medium heavy. Okey, medium heavy yang bagi aku yang ni dia tidak terlampau panjang sangat. Medium heavy untuk saiz 5 kaki ni aku letakkan dengan saiz 3000. Okey, dia akan balance, dia tak terlampau berat. Okey, ini untuk medium heavy lah. Medium heavy yang untuk 5 kaki. Kalau yang lebih panjang, okey, aku ada satu lagi rod yang panjang, medium heavy. Medium heavy, heavy dan extra heavy kita boleh menggunakan reel 4000 hingga ke 5000. Okey. Okey, yang ni kita tengok dia akan balance balik dengan kita. So yang ni adalah saiz reel aku, Abu Garcia Revo SX. Ni saiz 4000. Jadi kita akan dapat balance yang cantik lah dengan kita punya rod dan juga reel. Sebab tu pentingnya kita membuat padanan yang bagus supaya kita ni mempunyai stamina dan kita berasa selesa apabila kita nak casting ataupun masa kita memancing lah. Dan padanan rod ni memang penting bagi aku, sebab biarlah bila hampa memancing kan, hampa perlukanlah keselesaan tu supaya tidak terlampau letih untuk hampa memancing. Dan hampa padanan rod dengan reel yang betul ni adalah membuatkan hampa macam ikut spek sikit lah. So hampa tak langgar spek. Jadi bila spek ni membuatkan hampa chances untuk strike tu lebih lagi. Jadi aku harap Zebra sedikit dapat membantu hampa macam mana cara hampa nak memilih rod dan juga reel. Bagi aku panjang, peranan dia kita letak belakang sikit. Yang paling penting adalah action, dia punya power. Panjang tu sekiranya hampa memancing atas boat ataupun memancing atas kayak, sudah semestinya hampa tak boleh menggunakan rod yang terlampau panjang. Kalau macam aku atas boat pun paling panjang yang aku pakai pun adalah 7 kaki. Kalau yang macam 5 kaki ataupun 5 kaki 6, itu memang sesuai untuk atas boat ataupun atas kayak. Jadi aku harap sedikit dapat membantu hampa untuk
apa yang tercari-cari, macam mana hampa nak padankan rod dengan reel. Jadi aku harap itu sedikit membantu hampa lah. Jadi sekian saja daripada aku. Terima kasih semua dan selamat memancing. Fish on.